Selamat pagi semua. Mari kita sambung. Yang lepas kita sudah belajar sampai ke ujian, sampai ke uji minda 3.1. Mari kita sambung. Yang seterusnya kita nak belajar adalah tentang ROI. Apa maksud ROI? ROI. Maksudnya adalah nilai pulangan pelaburan, iaitu dia merujuk kepada nilai pulangan atas setiap ringgit yang dilaburkan oleh pelabur. Maksudnya anda sudah laburkan. Katakan you labur 10,000. Bila anda sudah laburkan 10,000, anda dapat balik berapa? So, kita nak kirakan nilai pulangan ini. So, berapa yang anda dapat? So, bagaimana saya nak kira? Bagaimana nilai yang saya peroleh ni dikatakan saya untung atau saya rugi? Jadi, inilah sangat penting. So, bila anda buat pelaburan, berapa yang anda dapat balik dalam masa berapa tahun? Adakah you untung? Adakah you rugi? So, berapa persen yang anda dapat? Okay? Jadi, itulah yang kita nak kirakan. So, dalam erti kata lain, nilai pulangan pelaburan juga merupakan nisbah keuntungan atau kerugian yang diperoleh daripada suatu pelaburan. Secara umum, pelabur lebih gemar menilai pulangan pelaburan dalam bentuk peratus. Jadi, nilai pulangan pelaburan akan menggambarkan keuntungan atau kerugian yang dicapai oleh seseorang pelabur dalam pelaburannya. So, suatu pelaburan dianggap sebagai menguntungkan. Okay? Pelaburan yang bijak apabila nilai pelaburan semasa dan jumlah pulangan yang diterima adalah melebihi nilai pelaburan asal. So, maksudnya bila anda labur 10,000, tapi mungkin selepas 2 tahun, you dapat balik 20,000. Maksudnya you sudah untung lah. So, inilah yang kita katakan bahawa itu menguntungkan. Jadi, itulah untung. So, jumlah pulangan yang diterima lebih daripada jumlah pelaburan asal. Ini pelaburan asal. So, ini pulangan anda. So, begitu juga apabila jumlah pulangan dan nilai pulangan semasa kurang daripada nilai pelaburan asal, maka pelaburan itu tidak menguntungkan. Jadi, kalau you dapat balik 8,000, asal you labur 10,000. Dapat balik 8,000. Maksudnya apa? Anda sudah rugi. Okay, itulah maksudnya. So, ROI akan tolong kita atau akan mengajar kita bagaimana saya nak kira peratus keuntungan atau kerugian saya. Jadi kita ada formula. Nilai pulangan pelaburan atau anda tulis singkatan ROI saja. Okay, sama dengan jumlah pulangan bahagi nilai pelaburan awak. Darab dengan 100%. Okay, maksudnya jumlah pulangan you dapat berapa? Okay, contohnya you untung 10,000. Letaklah 10,000. Over nilai pulangan awak. Maksudnya awal you letak apa? You letakkan laburkan 10,000. Letaklah 10,000 kat bawah. Darab dengan 100%. Maka dapatlah jawapan dalam bentuk peratus. Okay. Selain itu, pelajar juga mempunyai jangkaan kadar pulangan daripada suatu pelaburan yang dilabur. Contohnya, jika seorang pelabur menjangka kadar pulangan sebanyak 10% daripada pelaburan mereka, namun belum pasti kadar pulangan sebenarnya akan diterima pada akhir sesuatu pelaburan adalah sama seperti yang dijangkakan. Maksudnya anda boleh apa? Anda boleh anggarkan. You nak 10% daripada pelaburan anda. Jadi anda kena untung berapa? So, katakan you tadi you laburkan 10,000. Okay, berapa you mau untung? Katakan you mau untung 10%. Jadi 10% tu berapa you boleh kirakan. Kalau 10% saya boleh untung berapa? So, inilah yang dimasukkan. So, instrumen pelaburan kita termasuk amanah saham, saham, tahap tanah. So, setiap instrumen ini akan membawa pulangan.
terpulang kepada setiap orang tak sama. Pulangan dia kadang-kala dia untung, kadang-kala dia rugi. Okay, so kena berhati-hatilah. Mari kita belajar lagi. So sekarang apa yang kita nak belajar adalah kita nak belajar bagaimana kita nak cari keuntungan daripada amanah saham. Amanah saham adalah antara alternatif pelaburan yang baik untuk pelaburan jangka masa sederhana. Okay? 3 hingga 5 tahun. Ataupun jangka panjang, lebih daripada 5 tahun. So, pelaburan dalam amanah saham adalah berisiko rendah. Okay? Risiko dia rendah. Kerana dia diuruskan oleh pengurus dana profesional yang dikawal selia oleh Suruhanjaya Security dan juga dipantau oleh Bank Negara Malaysia. Jadi dia tak boleh buat sesuka hati kerana dia di bawah undang-undang. Okay? Bank Negara memang sentiasa melihat apa yang mereka lakukan. So pelaburan dalam amanah saham membolehkan pelabur mempelbagaikan pelaburan mereka dengan modal yang kecil. So berikut adalah pulangan untuk amanah saham. Jadi bila you beli amanah saham, you dapat apa? Pertama, you dapat dividen. Okay? Lazimnya diterima pada akhir tahun kewangan dan dihitung berdasarkan wang yang dilaburkan. Ini akhir tahun dia bagi dividen macam bagi interest. Share bonus merupakan share tambahan yang diberi secara percuma kepada pemegang saham yang sedia ada. Share bonus maksudnya dia bagi sebagai percuma. Okey, bagi share, bagi saham. Okey, bagi saham secara percuma kepada pemegang saham yang ada. Ataupun keuntungan modal, iaitu apabila harga saham meningkat, you jual. Bila you jual, maka you dapatlah untung. So, inilah 3 cara bagaimana saya boleh dapat untung daripada amanah saham. Okey, kita lihat contoh. Contoh 10. Januari 2018. Puan Siti labur dalam amanah saham Bumiputera ASB sebanyak 3,000 unit yang bernilai RM2 seunit. So bagi kewangan berakhir pada 31 Disember 2018. So ini Januari, sini Disember, maksudnya sudah 1 tahun lah. So amanah saham membayar dividen. Bayar dividen sebanyak 5%. Okay, so dapatlah keuntungan dividen. Okay, dividen 5%. Pada 1 Januari, Puan Siti jual. Okay, semua saham dengan harga RM2.20 dia jual. Okay, berapa nilai pulangan pelaburan? So anda kena kira ROI. Kena kira ROI. Maka mula dengan langkah pertama kita kira dividen dulu. So modal awal saya guna 3,000. Okay. Kali dengan RM2 maksudnya saya sudah labur RM6,000 saya beli. Okay. Dia kata dia bagi 5%. So 5% ini ambillah yang sini. Darab dengan 5%. So modal awal anda darab dengan 5%, anda dapat 300 dividen. So, akhir tahun dapat 300. So, dia jualkan. Bila dia jual, okay, dia dapat untung juga. Jadi, beli RM2, dia jual RM2.20. Sini sudah untung 20 sen. Bila sudah untung 20 sen, kita ambillah yang 20 sen ni, darab dengan bilangan unit yang ada. Dia beli 3,000. So kali 3,000 dapat 600. Jadi 300 tambah 600 jumlah ada 900. Maksudnya 1 tahun. Okey, selepas dia labur 1 tahun beli ini amanah saham ni. Okey, ASB. Selepas 1 tahun dia dapat pulangan. Okey, pulangan dia adalah RM900. Okey. Jadi saya nak kira ROI, So atas ini nilai pulangan 900. Bawah ini jumlah awal-awal. Awal-awal 6,000. So letaklah 6,000. Darab dengan 100%. Okey, you tekan kalkulator, dapatlah 50%. Maksudnya apa? Maksudnya dia untung 15%.
Jadi ini memang sangat bagus. Nilai pulangan pelaburan ini menguntungkan kerana beliau memperoleh dua jenis pulangan, dividen dan juga keuntungan modal. Daripada peningkatan nilai saham RM2 kepada RM2.20. Jadi ini sangat bagus kerana 1 tahun anda ada 15% untung. Kalau you letak dalam bank, simpanan tetap, you letak dalam bank, sekarang okay, kerana COVID kan. So, nilai dia sangat kurang. 1 tahun you letak simpanan tetap, dia hanya 1.8 lebih atau 1.9 saja. Tapi anda bila labur dengan amanah saham, tengok dia dapat 15%, sangat bagus. Okay, so inilah beza dia. Kalau labur dengan tak labur. Okay, seterusnya. Kalau anda labur dalam hartanah bagaimana? Okay, hartanah kita ada apa? Tanah lah, rumah lah, lot komersial lah. Lot komersial adalah lot kedai lah. Semua itu adalah lot komersial. Okay. Pelaburan atas hartanah merupakan salah satu pelaburan yang membawa pulangan dalam bentuk sewa dan keuntungan modal. So, apabila suatu hartanah disewakan, pemilik hartanah tersebut menerima pulangan dalam bentuk sewa. Jika hartanah dijual, pemilik akan menerima keuntungan modal atau kerugian modal. Maksudnya, you beli, katakan, you beli RM200,000. Tapi bila you jual, kalau you jual RM250,000, maksudnya apa? Maksudnya anda untung. Untung berapa? RM50,000. Tapi apabila you jual, you hanya jual RM150,000 saja. Maksudnya rugi. Rugi berapa? Rugi RM50,000. Jadi kita katakan nak tahu dia untung rugi, itu kena tengok you jual berapa. Okay, beli dengan jual harga dia tak sama. Jadi itulah beza dia, boleh menentukan anda untung atau rugi. Jadi cara nak dapatkan untung atau pulangan anda, sewa dan keuntungan modal, sewa dan keuntungan modal, sewa dan keuntungan modal, semua pun sama. Itulah cara dia dapat untung. Okey, kita tengok. Encik Yusof beli kedai dengan harga RM600,000 pada 1 Januari 2019 pagi. Beliau bayar 10% daripada nilai belian lot kedai tersebut, iaitu sebanyak RM60,000. RM60,000 ini sebagai deposit, dia bayar dulu. Okey, dia mesti bayar. Okey, tak bayar tak boleh. So, lot kedai tersebut disewakan mulai 1 Januari. Beli saja dia sudah mula sewa, bagusnya. So, pada 31 Disember 2026, beliau menjual lot kedai tersebut dengan harga. Okey, dia sudah beli, dia jual. Okey, jual bila? 2026. Lama, dia simpan lama. So, dia jual dengan 1 juta lebih. So, jumlah pinjaman masih hutang dengan bank. Dia hutang lagi dengan bank adalah ini. Okey, anda kena ingat, ini RM600,000, bukan RM600. Jadi, dia akan beli lot kedai ini dengan pinjam dengan bank. Bukan beli dengan cash money. Okey, bila dia pinjam dengan bank, dia akan pinjam dengan lama. Bukan pinjam 2 tahun, 3 tahun. Dia akan pinjam mungkin 30 tahun, 25 tahun. Jadi terpulang kepada seseorang lah. Jadi Encik Yusof ni sama. Dia masih lagi hutang dengan bank. So 400 ni 86,000 dia hutang. Manakala jumlah ansuran bulanan yang telah dilunaskan kepada pihak bank. Maksudnya bila dia beli, dia pinjam wang dengan bank. Setiap bulan dia kena bayar. Okay? Dia kena bayar dengan bank. Okay? Untuk apa? Untuk menjelaskan duit yang dia pinjam. So selama ni dia sudah bayar 450,000. So charge yang lain, inilah charge yang lain. Bila anda mau jual, okay, mau beli, sama saja mesti ada kos guaman, lawyer fees, duty stamp, mesti ada. Commission agent, maksudnya kalau ada agent, you kena bagi dia commission. Okay,
So commission ini sudah bagi, maka anda katakan orang tu tolong anda lah. Itulah sebab kena bayar kepada dia. Okey, bagaimana saya nak kira? Okey, dia kata jumlah sewa di sepanjang pegangan lot adalah dia sudah terima 20,000. Jadi anda kena kira nilai pulangan pelaburan. Okey, so mula dengan pertama kita tengok dulu sewa dia. Sewa 20,000. Sini sudah tulis. Keuntungan modal. So bagaimana dia untung? Dia jual dengan harga 1 juta. Okey, 1 juta lebih. So dia jual dengan harga ini, so harga ini kena tolak. Pertama tolak 486. 486 adalah hutang dengan bank. Okey, hutang dengan bank. 60,000 adalah dia bayar awal-awal bila dia beli rumah. Sini. Awal-awal bila dia beli rumah, okey, dia bayar 60,000. Jadi ini kena tolak dulu. Okey, jadi dia kena tolak kerana dia sudah keluarkan duit. Okey, ini adalah deposit bayar 60,000. 15,000 adalah untuk yang lawyer fees lah, semua fees lah, apa-apa fees semua yang ada. Okey, so sini 15,000, 15,000, kemudian 18,000. Wait, so, dia tolaklah dengan 15,000, 18,000. Yang akhir sekali, dia tolak lagi. Tolak dengan yang 450. Ini adalah 450. Apa ini? 450. Ini adalah ansuran yang dia sudah bayar. Okey, bayar kepada bank. Jadi dia sudah keluar duit, semua mesti tolak untuk tahu berapakah nilai pulangannya. So apabila kita tolak semua duit, okey, dapatlah 256,000. Maksudnya dia untung 256,000. Okey, so jumlah pulangan ini kita kena ambil sewa tambah dengan keuntungan modal. So 200,000 tambah dengan 256,000. Dapatlah jumlah besar 456,000. Maka nak kirakan ROI, ambillah yang ini, bagi dengan 60,000 kali dengan 100%. Dapatlah 76%. Maksudnya Encik Yusof dia sudah untung banyak. Dia untung 76%. Okey, sangat banyak. Okey, kita tengok lagi yang ini. Contoh 12. Encik Husin beli rumah Januari 2015. Diceras dengan harga 300,000 dan menjelaskan 10% 30,000. Beliau mengharapkan pulangan sebanyak 30% dalam tempoh 20 tahun. So, Encik Husin dia jual rumah dengan harga 600,000 setelah genap memiliki rumah tersebut selama 20 tahun. Maksudnya sampai saja 20 tahun dia jualkan. Okey, jual dengan 600,000. So jumlah pinjaman yang telah dilunaskan, maksudnya dibayar, kepada pihak bank adalah 475,000. Jadi dalam tempoh tersebut beliau berjaya memperoleh sewa sebanyak 60,000. Perbelanjaan yang lain inilah perbelanjaan dia, duty stamp, commission agent, kos guaman, maksudnya lawyer fees. So adakah nilai pulangan Encik Husin dalam 20 tahun? Okay, apakah nilai pulangan? So you kena kira ROI. Adakah beliau mencapai hasrat untuk mendapat pulangan sebanyak 30,000? So adakah dia capai 30,000? Jadi you kena tengok ROI anda. Okay, so kira. Jumlah pulangan adalah sewa tambah dengan keuntungan modal. So sewa saya dapat 60,000. Tulislah 60,000.
Keuntungan modal, dia jual berapa? 600,000. Tolak dengan awal-awal dia bayar 30,000. Okey, kerana sebagai deposit 10% kan. Di sini, 10%. So 10% sini, so 30,000. Okey. Kemudian tolak lagi, dia pergi bayar kepada bank, installment kan dengan bank. So 475. Kemudian ini 1 2 3, 3 ini kena tolakkan dulu. So akhirnya dia dapat 100 lebih, 145,000. Maka dia kiralah, okey, 145 bagi dengan 300,000 darab dengan 100%. Maka dapatlah jawapan 48%, 48.33%. So ini juga merupakan pelaburan yang baik kerana pulangan dia pun tinggi selama 20 tahun. Okey. So itulah cara kita kirakan, barulah kita boleh buat kesimpulan you untung ke rugi. Okey. Kemudian kita tengok lagi, kalau you nak labur, apakah faktor yang perlu anda pertimbangkan? Dalam pelaburan, terdapat faktor yang mempengaruhi nilai pulangan. Okey. So antara faktor dia, okey, yang penting. Pertama, lokasi. Mana tempat, okey, kedudukan hartanah anda. Adakah you nak beli rumah tu dekat dengan jalan raya, dekat dengan bandar, dekat dengan fasiliti, contohnya ada apa? Shopping center lah, ada kedai makan lah, ada hospital lah. Semua ini merupakan lokasi yang akan mempengaruhi nilai hartanah anda. Keadaan ekonomi, ini pun sangat penting. Macam negara kita sekarang, COVID-19 kan. So keadaan ekonomi tak baik. Okey, COVID-19, keadaan ekonomi tak baik. Jadi kita katakan bahawa kalau you nak beli hartanah masa ini, memang sangat murah, tetapi masalahnya adakah you mampu untuk bayar? Jadi you kena pertimbangkan semua ni. So itu keadaan ekonomi. Situasi politik, maksudnya adakah politik di sebuah negara tu sangat stabil? Maksudnya kalau anda nak melabur, nak beli rumah, katakan you tak mau beli di Malaysia, you mau beli di London, you nak beli di US. So you kena tahu keadaan politik di sana baik ke tak baik. Okay? Adakah itu aman ataupun sana tak aman? Jadi kalau negara yang tak aman, anda jangan beli. Contohnya pergi beli satu lot kedai. Okay. Selepas tu oleh kerana negara tu tak aman, berperang. Setelah berperang, dia memusnahkan lot kedai anda. Jadi bagaimana nak buat? You tak ada lagi hartanah anda. Okey, tinggal apa lagi? Tak tinggal apa-apa pun kerana sudah dibom. Bangunan pun tak ada. Jadi itulah kerugian. Jadi situasi politik sangat penting. Jadi 3 faktor ini kena ingat sebelum anda beli sesuatu hartanah. Kerana dia akan mempengaruhi pulangan anda apabila anda melabur. Okey, sambung lagi. Faktor yang perlu diambil kira sebelum seseorang membuat pelaburan. Jadi sebelum anda buat pelaburan, kita ada 3 faktor. Potensi risiko pelaburan, kemungkinan sesuatu ketidakpastian yang mungkin dialami daripada pelaburan yang dilakukan. Jadi maksudnya sesuatu yang anda tak tahu apa akan berlaku. Jadi itu adalah potensi risiko pelaburan. Tahap pulangan, keuntungan yang dinikmati oleh pelabur daripada aktiviti pelaburan yang dilakukan. So berapa untung yang boleh anda nikmati, itulah tahap dia. Kalau tahap dia rendah tu janganlah pergi labur. Kita nakkan yang tinggi lah kalau boleh. Aspek kecairan maksudnya betapa cepat anda boleh dapatkan secara tunai. Contohnya beli rumah. Bila anda beli rumah, anda nak jual rumah, itu adalah satu proses yang panjang. Bukan hari ini jual, hari ini dapat wang. Bukan pergi kedai beli barang. Jadi itu merupakan satu aspek kecairan yang sangat-sangat lambat atau aspek kecairan yang sangat-sangat rendah. Jadi betapa cepat anda boleh tunaikan, dapatkan anda punya cash money.
Itu membawa maksud kecairan. Okey? Sini dia ada tunjukkan. Dia menunjukkan perbandingan pelbagai jenis simpanan dan pelaburan oleh individu dari segi tahap risiko, tahap pulangan dan tarikh kecairan. Simpanan tetap. Okey, semua ini tahap risiko dia sangat rendah, bebas risiko, tak ada risiko pun. Tahap pulangan mestilah rendah. So tarikh kecairan sangat tinggi. Mau dapatkan duit, mau ambil duit, sekejap saja boleh dapat. Pergi bank saja 1 jam pun boleh dapat. Itu tahap kecairan yang tinggi. Saham syarikat. Okay, saham syarikat anda pegang saham. Risiko mestilah tinggi. Maksudnya apa? Kalau dia bankrupt, bank tu bankrupt, itu risiko anda. Kalau dia bankrupt, you tak dapat apa-apalah. So, tahap pulangan dia pun tinggi. Kalau dia untung, you akan dapat satu pulangan yang tinggilah. Tahap kecairan sederhana, maksudnya nak dapatkan duit cepat tak? Lebih cepat daripada hartanah. Maksudnya nak jual saham 1 minggu boleh dapat, 3 hari pun boleh dapat. Itu maksudnya sederhana. Okey, hartanah, tahap risiko dia rendah, tahap pulangan dia tinggi, tahap kecairan dia pun rendah, susah nak dapat duit. Kerana perlu masa yang panjang. Okey, 1 bulan. Unit amanah adalah amanah saham. Okey, so tahap risiko rendah, tahap pulangan sederhana saja, tahap kecairan tinggi. Maksudnya hari ini you jual. Mungkin selepas 2-3 hari you dapat duit. Dia lebih cepat daripada hartanah. Okey, itulah perbandingan. Okey, sampai sini saja kelas kita pada hari ini. Kita akan sambung lagi pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.